Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ومعرفة ربه تعالى تحصل له من صنع الله، وهو أي القلب من جملة عالمه، ولا تحصل له معرفة عجائب العالم إلا من طريق الحواس، والحواس من القلب، والقلب مركبه، والمعرفة صيده، وحواس شبكته. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Kimia Us-Sa'adah, karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hingga pada kata dianya wa ma'rifatu rabbih ta'ala, dan mengenalkan Tuhannya. Tuhan bagi hati itulah, cara pasal hati ni. Wal qalbu makhluqun li'amalil akhirati talaban li sa'adatihi. Bermula hati itu ialah makhluk yang dijadikan oleh Allah untuk beramal bagi hari akhirat, sebagai menuntuti, kerana menuntuti bagi kebahagiaannya, kebahagiaan hati itu. Jadi hati itu makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk beramal bagi hari akhirat. Kerana apa? Kerana menuntuti bagi kebahagiaan hati. Jadi kalau hati kita tu kita beramal tidak untuk hari akhirat, maka kebahagiaan hati kita tu tidak akan kita dapati pada hari akhirat Allah. Mana tidak bahagia hati seorang. Apakah kebahagiaan bagi hati? Dia kata hari itu wasa'adatuhu,
Dan kebahagiaan hati itu ialah ma'rifatu rabbihi azza wa jalla. Mengenal ia hati itu akan Tuhannya, Tuhan hati tadi. Siapa Tuhan hati? Allah Ta'ala lah. Itulah. Karena hati itu makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Hikmahnya supaya beramal bagi hayat akhirat kerana menuntuti kebahagiaan hati. Gapo kebahagiaan hati? Iaitu mengenal Tuhannya. Berartinya, sekalian amal akhirat yang kita duk semaya, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, kita berzikir, itu wasilah anak tangga perantaraan supaya kenalkan Tuhan. Itu. Gitu dah. Jadi kenal Tuhan itulah orang panggil kebahagiaan hakiki bagi hati. Bagaimana orang panggil nak kenal Tuhan? Tengok. Ini dipanggil nak masuk, nak menyata cara kenal Tuhan. Wa hadhihi al-ma'rifatu 'inda al-ulama tahsulu min tariqaini. Dan kenal Tuhan ni di sisi ulamanya hasil ia daripada dua jalan. Satu, tariqul istidlal, jalan menuntuti dalil. Ini orang panggil ma'rifatu 'ammah, dia panggil dah. Jalan makrifat yang umum. Ini fardu ain. Kita belajar dalam ilmu sifat 20 tu lah. Kenal hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan Allah. Bagaimana kenal? Yakni jazam al-jazmu mutabiqu lil waqi'i nasyi'atun an dalili. Pegangan mu'taqadat yang kita simpul kemah dalam hati itu mesti putus, yakin. Jazam mana putus. Jazam ni mana yakin, putus, kemah keming. Tak gagak, ma la yahtamilun naqid. Tak terima dah orang panggil awal bagi yakin, mana syak, zan dan waham tu tak ada. Tidak, ya ke, tak ada ya ke. Polak putih. Tuhan ada ke tak? Mesti ada. Tak ada Tuhan, tak terima. Gitu. Kalau ada orang takut Tuhan tak ada, tak terima. Tak terima dengan kepala otak kata Tuhan tak ada. Kalau terima juga tak ada kepala otak dah tu. Gitu. Yakin jazah sangat. Mu tahu di mana? Nasyi'atun an dalili. Hasil daripada dalil. Itu dia panggil tariqul istidlal. Jalan menuntuti dalil. Mana dalil? Makhluk ni, alam ni, bahar wa alam ini. Ada alam ini. Mungkinnya alam ini. Terima dua perkara. Makhluk ni. Terima ada, terima tak ada, terima hidup, terima mati, terima sehat, terima sakit, terima. Gitu. Mungkin alam ini. Baharu alam ini. Mana? Alam ini ada, kemudian daripada tak ada dan menerima perubahan. Itu dia panggil tariqul istidlal. Itu fardu ain tu. Wajib fardu ain tu. Tak lepas tu kan. Tak boleh mengaji lah fardu kifayahnya. Tak usah email lah bahkan. Tu. You nak tahu lepas tak lepas tu, bila dia bercakap dengan mulut je lah. Kalau duduk dalam hati semua kita tak tahu. Gapo hak dia pegang dalam hati tak tahu. Tapi bila tubik mulut, yang jawab, jawab nampak dah lah. Orang tanya, ini macam mana ni Al-Fadil Ustaz? Orang yang buat maksiat apa semua ni, lalu dia kata ni takdir Allah Ta'ala ni. Kan? Jadi Al-Fadil Ustaz pun nak jawab lah ni. Moga dia mau heret masuk, tanyalah Ustaz, dia mau tanya, kena jawab lah, betul salah tak ada kira. Asal bunyi mulut kita jawab tu, ya dah tu. Jawab dianya. Dia sebenarnya begini. Bukan semua yang berlaku di dalam alam di dalam alam ni, alam semesta ni, di dalam kawalan Allah belaka. Sudah. Ada sesuatu yang bukan Allah Ta'ala kawal. Itu hamba tu yang menentu sendiri. Hamba tu lah yang menjadi sendiri. Mana? Seperti maksiat tu lah. Sudah. Yang beda lagu tu dalam TV tu televisi. Tanyalah ustaz. Enggak mocik-mocik hak tak ajar mari ngaji di masjid surau apa kita gini kak. Nganga dekat. Tu gapo dia tak tahu tu.
Ada ustaz ke tu? Ustaz pun tengok kata, betul ke jawab apa tu? Ada ke di dalam alam semesta ni benda hak bukan di dalam kawalan Allah Taala? Bukan dalam qubdah Allah Taala, bukan dalam rentah Allah Taala. Gapo dia tu sebut? Dia sebut ada. Kipas musim kata bukan ni TMB. Abah mu. Tok mu ngajar gitu dak tu ni. Tak ada. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak bergerak satu zarah ni melainkan dengan izin Allah. Ai biiznillah bi qudratillah wa iradatihi. Kayak gitu. Dengan izin Allah, dengan perbuatan Allah dan ketentuan Allah. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu, dia buat apa yang dia tentu. Fa'alul lima yuri. Dia buat apa yang dia tentu. Macam gitu. Wano jadi mengajar gitulah televisi. Dah ketu tu, dah ketu. Inilah ada ayat sijib jela-jela ni belum tentu lagi pandai. Lulu tapi tak pandai. Sebab tu Tok Guru hamba pesan kita nak mengaji ni, mengaji dengan dua jenis orang. Mana? Luluh serta pandai, itu terbaik. Doktor, PhD, BA, MA, Master serta pandai pula. Bukan duduk di siji tu saja berjela-jela dak. Tu terbaik tu. Nombor satu. Luluh serta pandai. Atau tak luluh tapi pandai. Ada? Macam tu guru pondok tu tak ada siji berjela-jela lah. Ada lah BA, MA, PhD, PQ, RST, BW, XYZ tak ada. Tapi pandai tapi. Hala kita. Boleh baca kita Arab tak ada bagi. Tak ada titik pun ada boleh baca. Setengah-setengah Pak Aling sungguh. Tapi tanya siji berapa tak ada siji dia. Ngaji dengan dua ni boleh. Jangan ngaji dengan dua kelompok mana. Luluh tapi bodoh, tak pandai. Jangan. Siji tu kat kosa kira lah Al-Padi tu macam-macam gelar Profesor Madya Emeritus meletuh macam-macam jenis. Tapi hurai itu ya. Ya sebenarnya gini ya. Tidak semua yang berlaku di dalam alam semesta ni di dalam kawalan Allah. Ada yang manusia tu sendiri yang menentu dan dia yang menjadi. Contoh seperti maksiat tadi. Takkan kita nak kata Allah Ta'ala yang menentu, Allah Ta'ala yang menjadi. Zalim dah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala larang kita buat maksiat. Wala taqrabuz zina. Kayak gitu. Wala taghdab wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Gapo lagi? Tuhan larang kita buat maksiat. Kalau Tuhan tentu, apa Tuhan buat? Apa tu? Gapo dia kita ni? Tengok, dia keliru. Itulah ain Mu'tazilah Qadariyah. Tu faham Qadariyah tu. Faham Qadariyah. Faham Mu'tazilah Qadariyah. Begitu. Dah Tuhan tentu belakang lah. Kalau Tuhan tentu belakang kita tak ada buat kerja bergapo, tak suruh buat bergapo lah. Dah Tuhan tentu belakang dah kan. Kita ni tak ada bergapo. Supaya dengan kapal, supaya dengan tisu ditiup oleh angin gini. Ikut angin nak tiup ke mana gitulah ia pergi. Gitu. Tu Jabariyah pula. Ni sulit sikit nak faham. Tak ada tu sulit mana. Kalau faham. Ngaji ilmu usuluddin, ngaji ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah. Hak dibawa oleh ulama-ulama kita zaman berzama mengikut mazhab al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah. Ada bening lah. Ya bening tu sebab tak ngaji. Kayak gitu. Dia tak ngaji ni jak. 2 tambah 2 tak nak jawab pak. Pakai bening warna khekok gini ya. Dua pun tak erti. Jangan kata nak tambah tu jadi berapa. Pak. Kau jaga-jaga. Af'alul ibad al-ikhtiyariyah. Perbuatan-perbuatan hamba hak bahasa hamba pilih. Ini berbahasa dalam ilmu usuluddin, ilmu ma'rifatu ammah. Nih, tariqul istidlal, jalan menuntut dalil. Ini fardu ain ni. Fardu ain lah supaya kita tu boleh membezakan antara al-haq wal batil. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Nabi Tuhan pesan Nabi pun pesan lah. Nabi garis satu garis lurus straight. Kemudian Nabi garis pula beberapa garis-garis yang belok-belok. Lalu Nabi pun baca ayat ni. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh.
Sesungguhnya inilah satu jalananku yang lurus. Satu je jalan hak lurus. Maka bila jalan hak lurus ni fattabi'uh, maka wajib mu kena ikut. Wajib tu. Nah. Al-amru haqiqatan lil wujub. Perintah tu hakikat makna asal yang dihantar ialah wajib. Sehingga ada dalil yang lain yang memalingkan makna wajib, baru turun jadi sunat. Maka wajib kena ikut satu jalan yang lurus. Apa nak tahu mana satu jalan yang lurus kalau tak ngaji? Nah, duk mengekeng depan TV. Dia kata tak apa, ni perancangan agama juga. Kata ni. Nah, bahaya lagu tu. Ngaji ni tak boleh lagu tu. Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya senya adatu hasrin wa ta'kidin. Hanya senya sesungguhnya tidak ada cara yang lain. Itu maksud itu. Ilmu tu didapat dengan belajar. Maka bila belajar, apa kita dah sebut sama lah. Syarat di guru kena ada 3. Isnadur riwayah wa isnadud dirayah wa isnadut tazkiyah. Tu sanak di guru. Sanak ilmu sesuatu yang kita dapat tu dipanggil ilmu, rukunnya kena 5. Tok guru, murid, kitab, bi'ah, manhaj. Cukup hak ni baru panggil ilmu. Kalau ada tengok dalam televisyen ke, dalam radio ke, dalam YouTube ke, gapo tu tak panggil ilmu. Dia panggil maklumat. Farqun kabir bainal ilmi wal maklumat. Beza besar antara ilmu dengan maklumat tu beza. Nah, kata saya ngaji melalui YouTube ya ustaz, melalui rancangan tanya lah ustaz ngaji lah tu ustaz juga ada mau panggil tu. Tak panggil ngaji itu, maklumat. Info dia panggil dah. Pasal piyo ai kecek tukar sokmo. Nah. Tukar sokmo orang ai kecek tu. Nah. Tu. Wajib kena ikut. Kita tahu hak mana so jaga hak lu. Wajib kita kena mengaji lah. Wajib kena cari, belajar, tanya khabar. Kalau kita nak makan nasi lah, cari berah. Mana orang jual berah? Kedai mana? Tanya khabar ke? Hak tu nak makan nak berak lepas tu. Nah, tidak duk makan tu wak klik pakai akhirat mana dah. Makan lepas tu berak lepas tu. Tu pun kita tanya khabar. Benda hak kita nak hidup di dunia ni ma'isyah kita, keperluan kita di dunia ni pun kita tanya khabar cari. Apa lagi hak akhirat? Kena tanya khabar lah. Setara mana Betul ke ustaz tu? Yang ngaji di mana mula? Nah, tok guru dia siapa? Yang jangan pakai takak muat sedap cakap ada title pakai lembah dia ni jangan. Nah, bahaya. Wala tattabi'u subulah. Jangan tu tegah. An-nahyu haqiqatan li tahrim. Tegah tu hakikat makna asalnya ialah haram. Haram kita duk ikut segala jalan-jalan yang lain mana. Wasintani wasab'ina finnar. 72 puak tu akan bawa kita ke neraka. Kayak gitu. Maka jangan kita ikut. Nak tahu di mana hak 72 puak tu kalau kita tak mengaji. Tak tahu. Hak pakai serban berjanggut, bubuh. Ridak atas bahu paku 3 eci ni pun. Tak jamin. Kadang-kadang tubik akidah Ismailiyah, Syiah, Batiniyah pun ada tubik mulut. Nah. Tak lepas fardu ain, tak lepas fardu ain. Berat tu. Dah berat tu. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu wasiat Tuhan untuk kita tu. Nah, wasiat Tuhan untuk kita supaya kita bertakwa. Hari Jumaat ini kan kita bertakwa. Imtithalu awamirihi wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh? Gapo Tuhan suruh? Ikut satu jalan yang betul. Gapo wajtinabun nawahi, tinggal gapo hak Tuhan tegah. Jangan ikut jalan-jalan selain daripada satu jalan tadi. Kalau tak mengaji, dengar kok televisyen tadi. Tak kata ada benda hak bukan di bawah kawalan Allah Taala. Ada makhluk Tuhan tapi bukan Tuhan yang mengawalnya. Bukan Tuhan yang menjadi. Dia kata ni adalah macam maksiat ke apa. Nah. Salah awak cakap lagi tu. Tu faham qadariyah tu. Lepas tu tak kira Tuhan. Hakikat iya Tuhan, tapi tak boleh sandar, haram sandar pada Tuhan. Kayak gitu. Haram ni ada 3 hukum haram. Sandar kejahatan kepada Tuhan tu haram pada 3 wajah, 3 kelakuan. Mana? 1, seumpama raja ataupun pemimpin nak buat zalim pada rakyat. Itu tak boleh. Nah.
Tu. Orang tanya mana ni kau berat ni ekonomi negara kita ni. Nah, hari tu kata kalau jatuh hak tu kak pakai jadi murah belaka bagai jadi senang lene ni. Dah. Dia pun jawab, awak kena sabarlah. Ni semua ketentuan Allah Taala belaka. Tak boleh tu. Walaupun betul. Hakikat tu betul. Ketentuan Allah Taala. Kita manusia ni sebatas usaha menunjukkan formula kita, Formula 1, Formula 2, Formula 3, ada berapa formula. Kita mampu untuk memberi kestabilan dan kesenangan kepada rakyat kita. Memanglah. Ini usaha tapi ketentuan Allah Taala. Tapi haram kita pergi hujah lagu tu demi untuk menormalisasikan kezaliman. Haram. Satu. Yang kedua, untuk menormalisasikan maksiat. Ini tidak raja lah. Orang dia nak berzina. Haram tu berzina. Haram macam mana? Allah yang menggerakkan kaki saya nak pergi berzina ni. Allah yang menggerakkan tangan saya ambil botol arak nak togok. Macam mana boleh kata haram? Allah yang menggerak belakang. Haram tu berdalil lagu tu. Berhujah lagu tu haram. Apalagi kalau diniat ketika mengatakan tu untuk istihlal, menghalalkan minum arak, menghalalkan zina, maka hak tu bukan setakat haram, jatuh kafir lah kerana menghalalkan benda yang haram. 3, 2. Yang ketiganya untuk melarikan diri daripada dihukum oleh hakim qadhi. Dia perogoh bersiri, ditangkap, lalu didakwa di mahkamah, cukup saksi, bukti dan sebagainya. Maka hakim pun nak jatuh hukum. Dengan ini si fulan bin si fulan akan dijatuhkan hukuman. Nanti dulu hakim. Pasal apa? Tertuduh mau berucap ceramah apa ni? Cuba bagi peluang sikit. Gini yang mulia tu hakim. Saya ni nak jadi perogoh bersiri ni pun ketentuan Allah Taala juga. Allah yang menjadikan saya ni jadi perogoh bersiri. Macam mana boleh tu hakim nak jatuhkan hukuman kepada saya? Kesianlah ke saya. Hukumlah Allah Taala. Tu hakim pun pakai belik gitu tu hakim. Ya juga. Sudah. Nak lari daripada dihukum oleh syariat, oleh undang-undang. Haram tu. Tu 3 tu haram. Tapi yang keempat ni halal. Apa? Untuk menyekat atau menghentikan caci maki manusia. Boleh? Bagaimana bolehnya? Dia sudah lalui dah hukumnya. Perogoh bersiri tadi sudah melalui hukumnya dah. Di penjara berapa tahun lepas tu disebab pula, dirotai pula. Kayak gitu. Macam mana kita ni nak melaksana hudud tu payah dah. Tak ada. Peruntukan tu tak ada. Kalau ada pun nak dibukti pun payah. Joget seumur perogoh tu. Nampak dah? Mana pak saksi? Ada tak pak saksi tengok saya rogoh anak awak? Ada? Tak ada. Video CCTV DNA. No. Awak yang akan disebab 80. Berleluasa dia. Bukan senang nak tuduh orang berzina ni, bukan senang, payah. Dalam Islam ni payah. Maka sebab tu kalau tidak ada orang panggil syarat pak saksi yang adil dan tidak fasik dan sebagainya pun, maka tidak boleh dijatuhkan hukum hudud sekalipun, tetap orang panggil dikira dengan korinah yang lain. Seumpama CCTV ke, bukti DNA dan sebagainya. Tapi tak boleh hukum hak lah. Tak boleh nak sebab lah. Tak boleh nak kejar sampai mati. Maka dikembali pada takzir. Takzir masuk jara ikut 10 tahun ke berapa tahun ke atas kebijakan hakim. Setelah mana melalui dah hukum dalam penjara, tak lari daripada dihukum oleh undang-undang, maka baliklah dia ke kampung. Taubat dah ni. Taubat lillahi ta'ala dah ni. Tapi orang kampung tahu dah kata dia bersogo bersiri ni. Bagaimana orang kampung terima tak? Tak terima. Dia masuk kedai kopi orang kampung hambak. Oi, perogoh jangan masuk kedai kopi aku. Kamu. Gigi. Syuh.
Nak masuk ke darucik kena hambak. Hambak tu halau. Nah hambak tu. Lihat ni. Hatta nak mari masjid pun. Tok siuk hambak awal lagi. Nah, oh perokok lah. Rogo jemaah muslimat moncik-moncik sini siap lah mu. Gigi. Ya hambak tu baik. Akhirnya macam mana dia nak hidup dalam masyarakat kita? Maka ketika itu dibenarkan, dihalalkan. Dia berhujjah dengan ketentuan Allah. Boleh? Dia ayat orang kampung. Benarlah aku ni kaki maksiat dulu, rogo bersiri. Tapi aku sudah jalani dah hukum tersebut. Kalian kena ingat, apa yang berlaku atas diri aku tu pun semua adalah ketentuan dan perbuatan Allah. Boleh? Sebab dia nak menyekat daripada caci maki manusia berterusan ke atas dirinya. Tu dah. 3 hak haram, 1 hak halal. Maka hak tu hak betul mana? Dua-duanya pada hakikat daripada Allah. Tapi tidak boleh kita kata yang buruk daripada Allah, tak boleh. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang mengena ke atas diri kamu daripada kebaikan, mu katalah daripada Allah supaya hatimu selamat daripada riak, ujub, sum'ah, takabur. Dan apa-apa yang mengena ke atas kamu daripada kejahatan, kamu kata daripada dirimu supaya dapat kamu koreksi diri. Kalau bahasa duniawian, adatan. Nah, macam kita nego, rugi. Maka jangan putus asa. Nah, tutup dah kedai, malah dah nak nego, tak aja kaya pun nego. Jangan. Koreksi diri kita. Apa kelemahan kita ni? Nah, tak kena marketing kita kalau kita cari layanan kepada customer kalau lagu mana cara tak kena. Nah tu. Ataupun kerja kita curi tulang kalau lagu mana. Tu. Nah, jangan putus asa. Kalau bahasa dinian ukhrawiyan, berbangkit untuk kita bertaubat pada Allah Taala. Itu hikmat adabus syariat. Kita kata yang baik daripada Allah dan yang jahat, yang buruk. Nah, itu daripada kelemahan diri kita. Bukan iktikad tu. Husnul adab. Elok adab kita dengan Tuhan. Nah. Kalau iktikad, qul kullum min indillah. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kullun minal khairi wa syarri, daripada kebaikan dan kejahatan daripada Allah. Kita manusia ni hanya diberi kudrat iradah untuk ikhtiar dan kasab, pilih dan usaha. Itu payah kalau kita nak payah lagu tu. Susah kalau nak payah lagu tu. Jangan jadi jabariyah. Jabariyah ni maka kita hamba ni tidak ada kudrat iradah langsung, tidak ada Tuhan buat kudrat iradah. Allah 100%. 100% Allah artinya kita tu majburun zahiran wa batinan. Digagahi secara zahir dan batin. Zahir batin kita dipaksai. Nah, tidak ada hak langsung untuk kita memilih dan berusaha, tak ada. Sebab Tuhan tidak buat pada diri kita kudrat iradah, tak ada. Kita ni seperti kapal tadi, tisu tadi. Kemana angin bertiup, ke situlah dia akan pergi. Angin tiup ke kanan, dia tak akan gigi merata riti pas pada jambai siap berok. Apa ada gitu? Tisu. Ada? Tak ada. Tak ada. Pasal memang tak ada kudrat iradah terjadi pada tisu. Maka Jabariyah kata kita ni seperti tisu ni. Sesak. Bahkan kalau menghalau benda yang haram seperti tadi, boleh itu kafir? Boleh. Dia nak minum arak, kata, haram arak tu mana? Dah haram tak? Allah yang menggerakkan tangan saya, Allah yang mengangkat tangan saya, Allah yang menjatuhkan air arak ni ke dalam mulut saya, Allah yang menggerakkan anak tekak saya, gok telai arak ni. Halal. Dia kata kafir. Jadi buat Jabariyah ni kita tak usah ada berhujah apa, kita tumbuk dalam muka dia debu. Kalau yang marah kita rakyat, saya pun seperti awak juga. Tidak ada kudrat iradah. Saya tak tahu tiba-tiba Allah, ya Allah, macam mana boleh tangan saya pau atas muka awak. Jadi marahlah kepada Allah. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah kontradik dengan Jabariyah tadi. Mana? Allah jadikan pada kita hamba kudrat iradah. Dan kudrat iradah kita lah yang menentu dan menjadi. Iradah kita mentaksis, menentu. Kudrat kita ijad ma yukhassis tadi. Apa yang kita tentu tadi. Itu puak Qadariyah. Jadi Qadariyah. Qadariyah ni. Ahlus sunnah tak gitu. Salah tu. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Mana?
Bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Mana bukan Jabariyah? Allah menjadikan pada kita kudrat iradah. Bukan Jabariyah. Jabariyah kata tak. Tapi bukan Qadariyah. Mana? Qadariyah pula kudrat kita, iradah kita yang menentu dan menjadi. Tak. Ahli sunnah kata tidak. Iradah kita memilih, kudrat kita mengusahai. Itu beza dah. Iradah kita tu ikhtiar, dia panggil pilih. Kita pilihlah. Nak balik rumah ni nak accident ke nak selamat sampai rumah? Nak accident ke nak selamat? Ada orang nak accident. Saya memang sengaja nak accident, Ustaz. Memang saya niat dah. Balik ni biar accident, biar belagar lori, pecah kepala berat. Ada gitu? Ada orang? Tak ada. Semua orang nak selamat. Hatta orang bawa laju gila-gila pun. Tanya, mana bawa laju? Tak takut accident ke? Saya takut accident. Tak bawa laju. Nah. Semua orang nak selamat. Pilihlah. Nak kaya ke nak miskin? Kita berhak untuk memilih. Kita berhak untuk memilih. Hatta nak kufur ke nak mukmin. Boleh. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa tu hebah kata. Siapa nak beriman sila, siapa nak kufur pun sila. Artinya kita tu dikatakan mukhtarun zahiran. Mukhtaran zahiran artinya pada zahir seolah-olah kita tu bebas memilih. Nak mari masjid ke nak pergi disko? Bebas tak memilih? Bebas. Kau ada orang nak pergi disko tu pecah lalu tayar kereta dia, meletup selalu bonet depan kereta ada, terbakar ada, tak ada. Bukan nak mari masjid pula. Macam-macam habis minyak lah, bocor tayar lah, dah tu ni. Tu ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna lah wa hum la yuftanun. Kan gitu. Bebas pada zahir saja tu. Kita nak pilih, nak kaya ke nak miskin. Saya nak kaya. Lalu kudrat kita pun kita berusaha untuk kaya. Nego, hijau, lebih masuk. Macam-macam kita duk fikir plan tu plan ni, marketing tu marketing ni. Macam-macam kita usaha bayar, investment tu investment ni. Macam-macam lah. Nak kaya ke? Tapi kudrat iradah kita tidak menentu dan menjadi. Yang menentu dan menjadi Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat iradah. Iradah Allah mentakhsis, menentu. Kudrat Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat menjadi, mentaksir. Wal fi'lu fit taksiri laisa illa lil wahidil qahhar jalla wa ala. Maka sebab tu ada orang usaha nak selamat accident. Ada orang usaha nak kaya miskin. Ada orang usaha nak anak mandul. Ada orang usaha nak jadi ahli saadah mati kabeh, ahli syaqawah. Mana? Barsisah, Bala'am bin Ba'ura. Kayak gitu. Maka sebab tu pilihlah, kita nak pilih mana. Saya nak jadi ahli neraka, Ustaz. Tak apa lagi ya. Ya, Ustaz. Ada. Tanya orang duduk di konsep pun, duduk di kelak malam kata awak masuk syurga nak neraka. Tentulah syurga gitu. Apalagi hok mari masjid akan piyah ke sokok masuk syurga neraka. Syurga. Apa tu? Berusaha untuk masuk syurga. Jangan berhenti berusaha. Hak wajib, hak Tuhan suruh buat. Jatuh dalam maksiat taubat. Dapat buat amal ibadat syukur. Dapat orang panggil kemurahan rezeki dan sebagainya, takwa. Susah, sakit kau gapo sabar. Kayak gitu. Kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Itu tanda kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Bukan sangka baik ni sambil minum arak. Orang kata tak takut kau masuk neraka tu, haram tu Tuhan janji neraka kau jadi haram itu. Tuhan kan maha baik. Tuhan kan maha pengampun. Itu bukan suka baik, tu kena tipu dia panggil. Tertipu daya, maghruri. Orang sangka baik dengan Allah Ta'ala tu seperti Nabi, seperti sahabat. Cuba tengok Nabi tu. Nabi tu siapa pecah bekok tapak kaki ke semaya? Apa? Kerana sangka baik dengan Allah Ta'ala. Tu. Dia bukan setakat dijamin masuk syurga, dia menjamin pula orang lain masuk syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah.
Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talhah fil jannah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah. Tapi cuba tengok lagu mana kisah orang dijamin syurga tu. Macam kita kan? Macam kita kan? Sama macam kita kan? Lebih kurang kita kan? Kita kalau Nabi kata faiz fil jannah, tak ada. Semaya 5 waktu cukup lah. Puasa Ramadan saja cukup. Fil jannah apa? Kan kita gitu. Dah jami. Mana saya tengok awak ni semaya 5 waktu ya ada. Nah, Jumaat di masjid pun duduk. Sunat-sunat pun tak buat. Jami syurga dah Nabi ayat. Ada? Kalau kita gitu ada? Enggak, kita kena tipu. Nah, orang dijami syurga tengok semaya lagu mana, warak lagu mana. Sayyidina Umar tu nulis, duk tengah tulis surat KJF. Nah, siapa waktu office habis, waktu pejabat habis, mapu pelita KJF. Wana ya Amirul Mukminin mapu. Tak habis lagi nulis surat. Office time pejabat habis dah kan. Ni duit KJF ni. Ada? Nak nulis mana? Duit sendiri habis dah gaji dia. Tunggu esok pula sambung. Kau ada duitmu. Dibeli berita. Baru boleh nulis. Setara tu dijamin syurga tu warak itu. Tu baru betul. Maka kita tak ada siapa jamin ni kak. Patut nak lebih pada tu lagi ya. Ni tak ada orang jamin, relax. Tak semaya tak puasa roh, tak tutup aurat. Orang tanya gua mana? Tuhan yang Maha Pengasih. Parah awak. Tuhan tak kasih ke Nabi. Tuhan tak kasih ke sahabat. Tuhan tak kasih ke wali-wali tu. Siapa bekok putih mata berjerit menangis dengan Tuhan. Tuhan tak kasih kalau kata. Tu tanda Tuhan kasih tu. Mu hak bucik beruk togok arak tu lah tanda Tuhan tak kasih tu. Gitu dah. Kayak gitu. Tu. Jadi jaga-jaga. Jangan kita terpengaruh. Sebab tu jalannya kenal Tuhan satu, tariqul istidlal, yang kedua tariqul istibsar ataupun tariqul musyahadah. Hak tu makrifatu khassah. Maka sekarang ni Imam Ghazali nak sebut jalannya yang pertama. Yang pertama dulu, ammal awwalu fa huwa tariqul fikr wan nazar. Mana? Wa ma'rifatu rabbih ta'ala. Baru masuk kita. Dan bermula mengenal Tuhannya, Tuhan hati tadi tu. Tuhan hati kita ni siapa? Allah, Tuhan kita lah maksudnya. Tapi bila ni duk cara hati ni makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah untuk beramal amalan akhirat kerana menuntuti kebahagiaan hati. Apa kebahagiaan hati? Kenal Tuhan, kenal Sang Pencipta. Maka kenal Tuhan tu tahsululahu, hasil dapat baginya, bagi hati, min sun'illah, daripada perbuatan Allah, kejadian Allah Ta'ala ni, makhluk ni, min sun'illah ay khalqillah, daripada makhluk kejadian Allah Ta'ala ni. Kalau ada benda hak bukan di bawah kawalan Allah Ta'ala, nak kata makhluk siapa tu? Lemahlah Tuhan. Pasal kalau hak jahat tu bukan dikawal Allah Ta'ala. Secara adat kita tengok, hak baik dengan hak jahat mana lebih banyak? Mana ramai orang mari masjid surah kita ni dengan orang pergi stadium, kita tengok konsert klub apa benda apa tu? Klub play ke apa? Klub play dah. Klub play ke dah? Kau cuba kira. Ramai mana? Hak mari masjid ni pula, hak jemaah dengan hak mengaji, ramai mana? Hak mengaji dengan hak mendengar, ramai mana? Hak khosok dengan hak tak khosok, ramai mana? Hak ikhlas dengan hak tak ikhlas, ramai mana? Tapi khiyar. Kalau gitu hak intablia sungguh kau sikit, hak baik kau sikit. Tengok Hindustan lah, rusak. Hak jahat ramai semua. Kalau hak jahat bukan perbuatan Allah Ta'ala pada hakikat, lemah benar tu lemah benar tu dah. Tuhan tak buat gapo hak dia tak tentu. Dia buat apa yang dia tak tentu. Hatta kekufuran, kemaksiatan sekalipun.
Peraung mati kape tu siapa hak tentu? Tuhan. Dia tahu bila peraung tu akan mati kape. Sedia kala lagi. Gapo hak dia nak dia tentu takhsis dengan sifat iradat yang bersepakai di zatnya, dia maklum inkishah mutlak tanjiziyun qadimun fi ilmihi. Sedia kala lagi. Nah? Tak kira tak tahu gapo hak dia tentu. Dia tahu sedia kala. Nah, pada dah tahu dah apa duk suruh juga Musa dengan Harun tu kira berdakwah. Tak ada kerja lah, tu mu aja. Mu bukan Tuhan. Tuhan perbuatan dia ni tidak sia-sia dan tidak ada gharak tujuan keuntungan kembali kepada dia. Tak ada. Karena dia tu ghina mutlak, kaya mutlak. Tak berajak kau apa. Kita ni kalau buat gapo tu mesti ada tujuan. Kalau tak ada tujuan, orang panggil sia-sia, kan gitu. Buat gapo-gapo tak ada tujuan gapo, orang panggil gong. Nah, gong lalu, tujuan gapo buat gini? Tahu, saya aja. Bahasa bodoh budak ni. Masa kata gitu. Gong dia ni. Kita buat gapo mesti ada tujuan. Mari saja, apa tujuan? Tak kira lah. Gharak lid dunia, ghardid dunia, ghardil akhirah. Ada orang mari, nak tunjuk muka kau orang, kata orang warak sangat dia jemaah surga. Ada juga gitu. Nah, ada orang kan nak pahala, ada orang nak redha Allah Taala, mesti ada tujuan. Nah, jalan hak belum lama dah tiba-tiba putar baru comel. Ada tujuan. Bukan sia-sia tu. Bukan saya saja tu. Ada tujuan. Nah, apa? Jalbul maslahah mesti nak ada kemaslahatan. Daf'ul mafasik nak menolak kerosakan. Paling kurang ada tujuan. Tuhan bukan buat gapo suruh gapo larang gapo tu ada untung gharak keuntungan yang kembali pada Tuhan. Patu sia-sia lah kerja Tuhannya. Duk suruh Musa Harun. Baik ayat awal-awal kau Nabi Musa. Musa, Harun, bobo duk berdakwah. Aku sedia kala lagi tahu. Perang mati kape. Tak ada kerja nak hidup berdakwah dia. Dak bukan disuruh. Wa qalu qaulan layyinan. Wa qalu lahu qaulan layyinan. Dan katalah Musa, Harun, kepada Firaun tu akan perkataan yang halus, yang lembut, yang berlemuk manis. Kayak gitu. Suruh lah pula. Apa Tuhan tak tahu ke? Tak. Perbuatan Tuhan itu hikmat. Ada hikmat. Ada hikmat, kebijaksanaan, ada kebaikan belaka. Tak ada sia-sia, tak ada utuh kelik ke Tuhan dan tidak juga sia-sia, tapi ada hikmat. Bukan Tuhan tak tahu lagi bila Firaun tu nak mati kafir. Bila Tuhan tahu. Bila Firaun tu mati tu baru Tuhan tahu. Kafir lah Firaun. Tak ada arah lah kita suruh dah Musa dengan Harun pergi berdakwah. Gitu ke? Gitu ke Tuhan? Kalau lagu tu Tuhan berat supaya kita dah tu dia panggil i'tiqad qadariyatul ula. Qadariyatul ula ni ijma' kafir. Qadariyatul ula ni bukan Qadariyah Mu'tazilah tu bukan. Beza-beza tu dah. Jangan sama jangan. Sebab ada satu buku nama Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Karangan mufti bekas mufti Sabah. Sahibus Samahah Datuk Haji Said lah pun nama. Nah, orang yang mengajar tu meninggal dunia. Jadi kuliah duha muslimat ni cari gatinya ambil ambo. Kata buku moden ni. Tak apalah muka. Nah, orang suruh kita lagi. Nah, tak aja baca pun. Tapi bila baca ke jemaah muslimat tu, mana ni bukan mufti ni asal kaki bawah dia ni. Susu jadi buku buh nama mufti. Nah, pasal betul kata habis dalam tu. Qadariyah ni kafir tu. Qadariyah hak kafir tu qadariyatul ula. Hak tadi. Mana? Hak i'tiqadnya Tuhan tidak mengetahui sesuatu perkara sehinggalah sesuatu perkara itu benar-benar terjadi. Nak accident tak tahu sehingga berlaku accident barulah Tuhan pun tahu accident lah. Berat ni. Ni kafir ni. Jadi Tuhan ni jahil. Ilmu Tuhan tu terdahulu jahil supaya kita. Tuhan panggil ala ilmu fi maknal jahli tu dia panggil. Ilmu juga tapi pada makna bodoh. Macam kita ni. Ilmu kita ni semua pada makna jahil. Sebab ilmu kita kena mengaji. Kena mikir, kena testing, dia panggil testing. Ni ilmu daruri kan?
Macam pedah di lada, masing di garai, manis di gula. Walau tak kena mengaji pas ke universiti, tapi kena tek juga lidah bah. Nah, baru tahu, oh pedah lada ni. Gitu kan? Kau kena mengaji sampai universiti. Sampai PhD baru tahu. Baru saya tahu. Lada ni pedah. Oh benar nah. Tak kena mengaji sampai tahap tu. Nah, orang duk kapu buta huruf pun tahu lada tu pedah. Tapi tek juga hawasul khams dia panggil. Nah, dengan panca indra pekecak dia panggil. Itu panas, sejuk. Itu ilmu daruri. Tuhan bukan ilmu daruri, bukan ilmu nazari, bukan ilmu badihi, bukan ilmu laduni, bukan ilmu wahbi, bukan wahbi dia panggil. Ni lipoh. Nah, bukan. Karena tu ilmu taqaddum taqaddum alaihal jahl, terdahulu di atas sifat ilmu seperti itu tu oleh bodoh. Ilmu Allah tidak terdahulu bodoh. Pengetahuan Allah tu sedia kala di zat Allah, fungsinya, takluknya, hijaunya pengetahuan tu mengetahui itu bila sedia kala juga. Tanjiziyun qadimun. Jadi Tuhan tahu hidup kita kepek ini bila sedia kala tu tak boleh kata bila, sebab bila tu merujuk pada masa. Sedia kala kidam qadim tu ibarat daripada tidak ada masa. Kun hizat Allah Ta'ala semata-mata. Zat Allah Ta'ala semata-mata ada, tak ada gapo sekarang habuk lagi. Zat Allah, sifat-sifat Allah. Allah nyata dah di ilmu dia segala perkara. Termasuk hidup kita kepek lagu ni, bulu hidup kita ada berapa lah? Sebiji. Tuhan tahu tu sebiji gini dah. Ada, bukan lari sikit. Bukan lari sikit tak. Macam kita boleh jadi lari sikit. Nah, tengok aku TikTok kau gapo comel pergi jopok tengok potak kaki. Oh, pada ya edit gambar. Kayak gitu. Ilmu tu ada gitu dah. Ada gitu. Habis. Baik. Jadi Tuhan tahu sedia kala, tentu sedia kala buat tu baru. Maka sebab tu bila Tuhan buat barulah kita pun tahu, oh ni takdir Tuhan. Kayak gitu. Belum Tuhan buat kita tahu tak takdir? Tak tahu. Sebab tu kita kena usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Pahala usahaan yang baik, dosa usahaan yang jahat. Jadi ahli sunnah wal jamaah tu sedap. Sedap. Gapo-gapo pun sedap. Ya gitu. Macam kita nak kaya. Siapa kelah tak kaya-kaya? Usaha. Lepas tu putus asa tak kita? Tak putus asa sebab kita tak tahu takdir Allah Ta'ala. Atau bobo duk negonya, tak kaya-kaya juga mu ayat mu Tuhan ke? Lepas tu salah kau tak kaya? Salah kau tak kaya apa aku dapat pahala sebab aku sabar. Mu tak ada pahala tu. Sabar tu tak ada pahala. Kan gitu? Macam kita accident lah. Kita nak balik ke rumah. Niat pilih kita nak selamat. Usaha pun selamat. Bawa molek patuhi hak laju, ikut undang-undang, signa dulu baru masuk cabai. Jangan masuk dulu baru cak pau signa jangan. Kayak gitu. Nak bawa slow bawa elok kiri. Ni bawa slow pun duk elok kanan mata kau kereta mahal juga. Automatik duk elok kanan, mu kereta mahal tekan minyak bobol kak. Jangan. Tapi ternyata aksiden juga. Apakah lepas tu kita jadi putus asa? Bila polis kat je pergi sekap, kenapa awak bawa laju ni cik? Apa langgar lampu merah? Lampu merah pun langgar ni. Ada kita jawab. Sebenarnya pok saudara, polis panggil pok saudara dah ni. Sebenarnya pok saudara dulu saya ni termasuk orang yang sangat patuh dengan undang-undang jalan raya ni. Tapi ternyata saya berlaku aksiden yang sangat teruk yang menyebabkan saya lagi putus asa. Saya rasa tak perlu dah patuh undang-undang ni. Sia-sia saja. Baik saya langgar segala lampu merah kau berapa tak kira. Tekan balik meta. Gitu ke? Kita akan jawab gitu ke? Bodoh lah jawabnya. Tentu kita tak putus asa. Kita mengoreksi diri kita. Macam mana aku boleh aksiden Rasa paling kanan kiri dah nak ditahan ni. Nyalanggar mai ikut mana kereta ni. Qaddarallah. Ni tentuan Allah Ta'ala ni. Pada ni kena beringat lagi. Kayak gitu. Tu baru betul. Hak yang sida sabar. Ingat sia-sia. Sabar boleh pahala.
Ni patah kaki dah. Lepas tu tak sabar pula. Bapa Tuhan pun tertulang gunung kaku. Popek ngepek. Nyambek. Belok mulut pula. Tak boleh ngepek pula. Kau parut pula. Nah, sabar tu boleh pahala. Sebab tu jadi ahli sunnah wal jamaah ni untung seumur. Boleh anak pun dapat keuntungnya. Tak ada anak pun dapat keuntungnya. Orang nak anak. Ada orang nikah tak usah anak. Ada. Wana duduk lelaki bini lama anak kat 20 tahun ni tak ada anak ni. Memang kami tak nak anak. Ada gitu. Kami kalau boleh tak ada anak. Serabut anak. Nah, ada gitu. Tak ada. Semua orang nikah ni semua nak anak. Nah. Tapi yang menentu dan menjadi anak siapa? Allah. Kita tu pilih nak anak. Dan kita usaha nak anak bini itulah. Nah, dah bini tak boleh juga. Telah lah tu kat ali kau bergapo kau gi ikhtiar. Lalu ni ada macam-macam susu dia mau duk jual ke? Nak hamil joget siap dak tu ni. Tahu di mana kita nak, tak ada anak dengan gitu? Tak tahu. Takdir Allah Taala tak tahu. Bila kita mati yang tak ada anak tu barulah orang kata, tak ada anak bermula ni. Kayak gitu. Takdir Tuhan lah atas dia. Baru panggil takdir. Baru kita tu panggil takdir. Takdir Tuhan tu sedia kala lagi yang gitu. Ingatlah. Payah. Kena mengajar usuluddin pula. Tukar kitab buat kita. Macam kita sebab 20 lah lagi ni. Nah, banyak lagi kau tak lepas pada ain lalu gitu. Nah, sekali kita ayat dalam Facebook kata, sedap demo piu. Demo ingat tahun mana hok duk ayat tu doktor tu. Ya tak ada gapo sekarang di arkopiu ko gapo dia ko tak ada. Dia duduk di unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Nah, tu. Habis. Wahwa dan ia. Tu. Ia mana? Ia hati itulah. Hati itu sendiri min jumlati alamihi, ialah setengah daripada jumlah alamnya. Alam sunnaillah ni, alam pun panggil makhluk pun panggil masnu' atau sunnah, masnu' pun dia panggil hak tulah yang belakang tu. Berkena ke benda hak sama, benda hak tulah. Panggil alam sebab apa? Dia jadi tanda alamat bahawasanya dia tu dijadikan. Itu. Alam ni tanda alam. Ada alam sughra, ada alam kubra. Alam sughra kalau ikut orang akliyah, orang akal, orang teologi, alam kecil ialah kita. Alam kabir, alam kubra atau alam akbar, alamul akbar ialah langit, bumi, cakrawala ni. Tapi kalau ikut orang ahlu syuhud, ahlu tasawuf, dia terbalik. Dia terbalik sama apa tasawuf yang terbalik. Mana? Kita ni pula alamul kubra, alam kabir, alam yang besar. Kita inilah tanda kejadian Allah yang sangat besar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sedangkan langit bumi alam semesta kita tengok ni, bulan, matahari, cakrawala ni alamus sughra, alam kecil. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab kita itulah khalifah. Kita lah khalifah di atas alam ni. Nah? Tu. Baik kita, baik alam. Nah, bila jahat kita, jahatlah alam. Maka sebenar-benar raja, sebenar-benar hak besar sekali siapa? Kita. Kita tu siapa? Hati kita. Itu. Tu. Ambil sebut sama okey? Kita ni ia hati bagi alam semesta. Jantung bagi alam ialah kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita ni pula ialah alam bagi jantung hati kita. Maka sebenar-benar jantung, sebenar-benar hati itu ialah hati kita. Maka yang sebenar-benar besar kejadian Allah Ta'ala ialah hati kita. Maka hati ni alamul kabir, alam yang besar. Inda ahli tasawufi, di sisi ulama tasawuf. Itulah. Maksudnya kata wahwa, dan ia alam, ia qalbu ni, hati ni, min jumlati alamihi alamillah, ialah setengah daripada jumlah alam Allah Ta'ala. Mana? Tanda yang Allah Ta'ala buat. Wala tahsulu lahu, dan tidak hasillah baginya, bagi hati tu. Tidak dapatlah baginya, bagi hati ni, ma'rifatu ajaibil alam,
tak hasil, tak dapat oleh mengenal segala keajaiban, kepelikan alam, tanda-tanda yang dijadikan oleh Allah, illa melainkan min tariqil hawasi, melainkan daripada jalan panca indera. Jalan panca indera. Nah, panca indera mana? Panca indera hawasul khams. Penglihatan, pendengaran, penghiduan, pengecapan, perasaan. Ini dah. Dah. Sebab tu suruh tengok. Tengok tu guna apa? Guna inderaan penglihatan. Indera dipanggil hawas. Salah satu daripada inderaan kitanya ialah penglihatan. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Qul, katakanlah, hei Nabi Muhammad, ceramahlah, royaklah, ajarlah, unzur, tengok, lihat. Unzur tu makna tengok, lihat. Tapi nak dengan makna tafakur. Karena tengok tu wasilah, hawasul, salah satu daripada inderaan panca indera yang lima, salah satu daripada panca indera yang lima yang membawa kepada hati itu berfikir. Kayak gitu. Kita setuh panah. Itu inderaan perasa. Rasa panah. Kayak gitu. Tak boleh ni setuh ni, panah ni. Mikir. Hati tu jadi mikir. Gunanya alat perasa. Bang. Penghiduan. Tapi reti bang busuk tu sampai ke mana? Hati. Sebab tu jangan duduk ketuk depan orang ramai. Kayak gitu. Awak mudah ya, relax. Ketuk sih kan. Sih. Ingat kau orang tak ada indera. Tak ada hati. Kalau orang tak ada indera, walau ada hati, tak apa, selamat. Tak ada indera, mati dia bang dia. Hati ada, tak ada nak mikir dia. Bang busuk yang mana? Nak mikir lagu mana? Moga tak nak hidup. Kan kita? Ada dia hubung. Nak pergi ke hati, fikiran hati, kalbu, jantung ni, ia mari daripada hawasul khamas. Inderaan yang lima. Sebab dia kata wala tahsulu lahu ma'rifatu ajaibil alami, dan tak dapat, tak hasil bagi hati oleh mengenalkan kepelikan, keanehan, keajaiban alam kejadian Allah Ta'ala ni illa min tariqil hawasi, melainkan daripada jalan inderaan, panca indera. Wal hawasu minal qalbi, dan inderaan itu daripada hati. Ya daripada hati. Kayak gitu. Daripada hati. Panas, sejuk, suka, duka, busuk, bau wangi. Inderaan tu hasil daripada hati. Sebab tu kalau seorang itu tak ada indera, maka hatinya tak boleh nak mikir. Dia memang tak bau. Bau gapo? Busuk ni. Tak ada dek sudah mikir lah ya. Sudah mikir. Memanglah mu tak mikir, mu tak bau. Kayak gitu. Hilang dia bau. Hilang dia rasa. Hilang dia penglihatan. Memang. Maka sebab itulah kata ulama, siapa-siapa yang lahir-lahirnya tidak boleh melihat, tak ada penginderaan penglihatan, tidak boleh mendengar, tak ada indera pendengaran, maka dia tidak mukallaf. Bukan mukallaf. Pasal nak masuk mana maklumat ilmu tu, nak masuk mana? Melalui apa? Kalau tak ada penglihatan pendengaran, nak tunjuk bahasa isyarat, dia tak boleh tengok. Nak lau spekabok kok lengo dia tak boleh dengar. Lepas tu free hidup dia, ahlul fatrah. Kalau pekok buta sejak daripada belum balik. Aduh. Dah. Kalau salah satu tetap mukallaf. Buta saja tapi boleh dengar, maka boleh mengaji. Boleh dicerita walaupun dia tidak boleh melihat. Tapi dia boleh indera dengan pendengaran, maka sambung dengan fikiran, kalbu dia boleh sambung, boleh mikir. Tetap dia mukallaf. Ataupun dia pekok tapi tidak buta, ada penglihatan. Tetap dia boleh mengaji. Dah. Maklumat ilmu tu masuk melalui
penglihatan, boleh dia berfikir, maka tetap dia mukallaf. Habis wal qalabu gitu dah. Bukan wal qalbu tu, wal qalabu. Dan bermula tubuh bagi hati itu markabuhu, ialah kenderaannya, kenderaan hati. Kenderaan bagi hati itu ialah tubuh kita. Itu tubuh kita ni. Nah, sebab tu nak melihat dengan mata, nak mendengar dengan telinga. Kau nak merasa dengan sentuhan kulit kita, dengan menghidu dengan deria bau yang ada pada ni hidung kita. Hak Allah Taala letak pada adat ni bukan pada akal, pada adat aja letak hidu di hidung, deria pendengaran di telinga, penglihatan di mata tu adat perkata tu pada lidah, pada mulut, tu pada adat tu. Boleh je Tuhan nak tukar-tukar, nak letak di mana, nak cabut di mana boleh. Akhirat esok tak ada ni. Deria pekecek perkata kita tu tak ada. Lepas tu Tuhan letak di tangan pula kecek. Boleh? Tak ada apa? Boleh? Tangan pula kecek. Ada? Len di tangan kecek. Hak pupik tu bukan mulut dia juga kecek, cuma pasal ni dak tangan kecek. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kayak gitu. Jadi tubuh kita ni ialah kenderaan hati, dan indera itu daripada hati. Wal ma'rifatu sayduhu, dan makrifat tu ialah perburuannya. Sayduhu mana? Target dia, target. Benda hak ditarget. Macam kita ngai ikan tu, gapo dia hak kita nak target? Ikan tu lah. Ikan tu lah orang panggil said. Benda hak kita nak buru. Tak panggil buru, orang panggil mancing. Nah, kalau buru tu macam buru kijai ke gapo ke? Nate tu orang panggil perburuan, sayduhu. Perburu, benda hak diburu oleh hati. Tu. Makrifat tu ialah perburuan, benda yang diburu oleh hati. Hati memburu makrifat, mencari makrifat. Macam kita pemancing tu mencari ikan. Ikan tu saydu pemancing. Gitu dah. Wal hawasu, dan panca indera ni. Nah, penglihatan, pendengaran, perasa, penghidu, perkata, pekecek, apa semua ni. Syabakatuhu, ialah bekahnya, alatnya, wasilahnya mana? Macam orang macam tu kan? Ni, joreng tu. Joreng mata kain dengan cacing dia tu, dia panggil syabakah. Alat, bekah, wasilah. Dia belaka tu. Sama seperti belaka kan? Kalau nak tangkap ikan duk tepi kolej, duk tepi sungai, tu kat dagu gini, adat kata 10 kali tiup sangka kala pun tak boleh saya ke ikan. Kayak gitu. Adat kata haruh pada akal. Haruh je duduk tepi gini, ubik ikan, ambil tangan boleh, bagi khamak bawah boleh. Tapi pada adat tak boleh lah duduk gini. Bila ikan nak naik ni? Tak boleh. Dia kena buru, kena guna hukum adat, kena beli jorang, kena ada mata kain, kena ada upel cacing. Lepas tu kena tahu air ni masa bila, kena ada ilmu pula, ilmu apa? Ilmu orang tua-tua yang panggil. Lakah sedega, lakah ulu bala, lakah pendeta kau berapa. Macam-macam orang tua-tua tu banyak orang panggil petua. Tak sagi ngai hari ni. Bapa ni bapa yang boleh. Tu. Tu usaha ikhtiar aku tu. Nak dapat ke apa? Ikan tadi. Maka segala benda tu dia syabakah. Alat, wasilah. Samalah nak makrifat. Kena melihat, kena mendengar, kena merasai dan sebagainya. Kena ada panca indera ni. Indera kita tu kena buka. Melihat, berfikir. Itu. Kalau tidak tak boleh. Tak boleh makrifat. Wal qalabu, dan bermula apa itu? Bermula qalab, bermula jasad, tubuh bagi hati ni la yakumu, tidak akan berdiri hidup, tidak akan berdiri hidup illa melainkan bi ta'ami, dengan sebab makan, wasyarabi, dan minum,
wal hararati dan kepanasan, war rutubati dan kebasahan. Ya. Ke mana? Boleh kau orang hidup dengan panas, tak sejuk-sejuk, tak mandi-mandi dia. Dia mau tak aje mandi. Kau sejak lahir sampai keluar tak aje mandi. Mana boleh itu? Mesti ada basah juga. Ataupun basah. Mandi semua hari-hari basah. Ada gitu? Dah. Dia kena ada orang panggil itu keperluan tubuh. Nah, mandi basah, kering, panas. Gitu. Itu sebab. Wahwa dan ia tubuh ni dhaifun, lemah ia ala khatarin, di atas kebimbangan benda berbahaya. Apa dia? Minal ju'i, daripada lapar, wal atashi, dan dahaga, fil batini, di dalam batin hatinya, wa ala khatarin minal ma'i wan nari fi zahiri, dan di atas kebahayaan daripada air dan api pada zahirnya. Wahwa dan ia tubuh ni muqabilun, apa dia? Muqabilun, mana menghadaplah ia a'daan katsiratan, akan bagai-bagai musuh yang banyak. Itu tubuh kita ni. Apa nak ceritanya? Iaitu tubuh kita ni jadi penahan yang menghadapi suka duka, pesenang susah, kaya miskin, lapar dahaga, kenyek, macam gitu. Itu semua tu mengheret kepada hati kita. Tu kita jadi berfikir. Itu yang membawa kita berfikir. Orang panggil rencah kehidupan. Masing manis dalam kehidupan. Biasa. Apa tu hikmat Tuhan buat? Untuk hatimu tu kenal dia. Itu sebenarnya. Tubuh kita rasa sejuk, tubuh kita rasa panas, perut kita rasa lapar, perut kita rasa kenyang, rasa dahaga, suka, duka, sedih, bimbang, takut. Semua tu hikmatnya supaya hatimu tu kenal siapa yang menjadi, siapa yang mencipta. Itu tubuh kita yang menghadap. Nah, dengan panca indera yang Allah Ta'ala jadikan pada tubuh kita, pada roh kita yang mendiami di dalam tubuh yang sebagai kenderaan bagi roh, yang mengheret kepada qalbu, hati tadi itu berfikir untuk mencapai perburuan, iaitu ma'rifatullah. Itu. Tu nampak tak gapo Imam Ghazali nak sebut tu. Nah, jadi bukan sia-sia tubuh ni dah. Zahir ni bukan sia-sia. Tuhan buat tangan, jari kita rasa panas, sejuk, rasa kasar, lembut. Nah, apa hak kita hadap, suka, duka, marah, benci, sakit dan sebagainya, itu semua tu mengheret kepada hati itu berfikir untuk mendapat benda yang diburu. Apa? Makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Maka sebab tu orang yang memburu makrifatullah, apa saja yang ditakdirkan oleh Allah kepada diri dia, sama ada yang disuka, hak dia nak, hak dia tak suka, maka bagi dia tu senang hati berlaku. Sebab dengan apa sahaja yang dihadap, panas, ingat ke Tuhan, kenal Tuhan. Sejuk, ingat Tuhan, kenal Tuhan. Kaya, ingat ke Tuhan, kenal Tuhan. Miskin, ingat ke Tuhan, kenal Tuhan. Sehat, ingat ke Tuhan, kenal Tuhan. Sakit, ingat ke Tuhan, kenal ke Tuhan. Kayak gitu. Sebalik kita tak gitulah. Kaya, lupa ke Tuhan. Miskin, barulah ya Allah. Sehat, ya saya. Sakit, ya Allah tolonglah. Gitu. Pasal kita tak tahu gapo hak sebenar-benar hati kita tu perlu mau kebahagiaan yang sejati bagi hati itu apa? Kebahagiaannya tidak lain tidak bukan ialah ma'rifatu rabbih, mengenal Tuhannya. Maka apa saja yang dihadapi oleh tubuh sebagai kenderaan bagi roh, itu kita gunakan panca indera yang ada Tuhan jadikan pada adat di beberapa titik-titik anggota tubuh badan kita. Mata Tuhan jadikan inderaan penglihat, pendengaran pada anak telinga, penghidu pada bau, pekecak, perasa dan sebagainya, supaya dia jadi wasilah pada hati itu memikir, memburu apa yang membahagiakan hati itu sendiri. Iaitu apa? Perburuannya ialah ma'rifatullah. Gitu. Dapat ni bahagia sungguh. Bahagia tak apa?
naik basikal buruk pun senyum. Pelik. Nah, panah gitu boleh ya senyum suka. Ya bahagia. Duduk lekor pun muka keruk kenyuk, masa puri apa? Tak bahagia hati dia. Nampak makhluk tak nampak tu. Habis. Kemudian kita sambung semula pula faslun. Wa tahtaju an ta'rifal askaraini. Fadzalika annal askara az-zahira huwa syahwat wal ghadabu wa manaziluhum fil yadaini war rijlaini. Dia nak menyata dah ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma la na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya qahhar ya qahhar ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzim a'da'al muslimin wansuril muslimina alaihim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahudaz zalimin wal mujrimin. Allahumma alayka bil yahud al mu'tadin wa man nasarahum wa man awanahum wa man walahum. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب